semakin lebat, air semakin naik. Ini perkembangan terkini. Operasi menyelamat kami masih teruskan. Doakan saya. Setiap tahun Malaysia akan dilanda fenomena musim tengkujuh, terutamanya di kawasan-kawasan pantai timur seperti di Kelantan, Terengganu dan Pahang. Namun, sejak tahun 2021 sehingga kini, banjir yang luar biasa telah melanda kawasan di sebelah pantai barat. Turut terkesan adalah Kuala Lumpur, Selangor dan Johor. Rentetan dari bencana ini, bahagian aplikasi Periskan Pertahanan Agensi Angkasa Malaysia (MAISA) telah turun ke lokasi yang dilanda banjir pada Mac lalu untuk membuat pengujian terhadap aplikasi yang dibangunkan dengan menggunakan teknologi satelit serta drone. Aplikasi tersebut telah melalui ujian-ujian percubaan-percubaan di pejabat dan sekarang kami berada di lokasi sebenar banjir. Kami telah membuat beberapa simulasi iaitu bagaimana tim-tim penyelamat ataupun agensi-agensi yang bertanggungjawab berserta dengan NGO. NGO ini kami simulasikan adalah daripada staf kami. Bagaimana proses kami memulakan penyebaran maklumat, link untuk kita detect di mana mangsa. Setelah kita dapat detect, kita atur gerakkan kita punya tim penyelamat untuk ke tempat mangsa. Kemudian bagaimana proses yang kita lakukan untuk kita klasifikasikan ataupun kita uruskan mangsa tersebut sehinggalah ianya telah selesai dilaksanakan. Jadi 3 aplikasi dijadikan satu untuk kegunaan agensi-agensi kerajaan yang mengurus bantuan bencana kepada masyarakat, kepada rakyat. Aplikasi yang kita jalankan pengujian pada hari ini adalah aplikasi yang dinamakan MAISA Disaster Information, yang mana ianya berteraskan kepada teknologi angkasa dan juga drone. Jadi pegawai penyelidik daripada Agensi Angkasa Malaysia mendapat ilham bagaimana kita untuk membuat aplikasi ini adalah berdasarkan kepada pengalaman semasa banjir besar yang melanda di Batu Pahat, Johor pada bulan Mac 2023. Jadi kita dapati ada beberapa perkara yang mana pengurusan mangsa banjir, pengurusan dalam pelbagai aspek sama ada memberi bantuan, menguruskan dan juga lain-lain hal. Jadi kita dapati ianya tidak ada koordinasi yang sewajarnya. Dengan itu, kita pegawai penyelidik telah membuat aplikasi yang pertama adalah aplikasi yang mana penentuan kedudukan mangsa lokasi. Jadi di situ kita fikirkan bagaimana cara terbaik untuk mangsa yang menghadapi banjir untuk memberikan kedudukan lokasi mereka dan situasi mereka. Jadi itu kita telah dapat membuat aplikasi tersebut dan kita telah uji. Kita cuba untuk buat hebahan melalui WhatsApp kepada mangsa-mangsa banjir. Alhamdulillah mangsa banjir dapat memberi respon dengan sedikit tindakan, iaitu mengisi borang dalam 4 step. Iaitu step pertama, mereka akan mengisikan nama, nombor telefon, dan yang kedua adalah mengisikan situasi mereka. Adakah perlu pemindahan segera? Adakah perlu mendapat bantuan bekalan makanan? Ataupun mereka ini terperangkap di dalam banjir. Kemudian yang keempat, step keempat adalah mereka hanya perlu tap pada skrin tersebut. Jadi apabila tap skrin tersebut, mereka hantar terus submit, maka maklumat yang mereka ada itu terus hantar ke server MAISA. Dalam server MAISA diproses, inilah yang dikatakan menggunakan teknologi satelit, dan kita dapat kedudukan lokasi mereka. Jadi daripada lokasi mereka itu, kita tahu kedudukan mereka, dan daripada situlah barulah kita boleh atur gerakan tim-tim penyelamat. So, jadi apa yang berlaku semasa banjir yang lepas adalah tim penyelamat dikatakan agak lambat untuk memberikan bantuan sebab tidak tahu lokasi sebenar di mana. Lepas tu yang kedua adalah apabila pelbagai NGO cuba menghulurkan bantuan, iaitu NGO daripada MUA, NGO daripada Kuala Lumpur, NGO daripada Johor yang membawa bot-bot kecil, bersaiz kecil untuk membuat tindakan menyelamat mangsa. Namun disebabkan tidak ada koordinasi, jadi mereka telah menubuhkan kumpulan WhatsApp. Apabila menubuhkan kumpulan WhatsApp, memberi tahu di mana alamat, di mana kedudukan berdasarkan tiang lampu. Jadi disebabkan tidak ada koordinasi, maka 3-4 bot menuju ke arah mangsa. Jadi di situ kita agak kerugian sumber, iaitu apabila nak ke mangsa dah mengambil masa 2 jam dan patah balik 2 jam. Kemudian pada masa yang sama kita dapati juga agak berbahaya, iaitu tim-tim daripada NGO ini
Dengan bot-bot kecil mereka, mereka bergerak tidak ada pemantauan secara live. Iaitu mereka bergerak apabila sampai tempat mangsa banjir, kita tak tahu apabila dia patah balik itu adakah mereka dalam keadaan selamat. Sebab apa? Sebab air arus yang deras, sebab keadaan situasi banjir ketika itu ada terdapat longgokan-longgokan kayu, ada dapat batu, pipe dan macam-macam. Jadi itu kita dapat idea di situ. Power Penyelidik telah membuat satu lagi aplikasi, iaitu aplikasi yang mana kita boleh buat pemantauan secara live. Tadi kita dah dapat kesan, sekarang kita dah atur gerakan penyelamat, iaitu kita dapat pantau dia daripada HQ sampailah ke mangsa, daripada mangsa dia patah balik. Apabila dia patah balik, selamat, kita akan tukar situasinya mana kita telah selesai laksanakan. Jadi kalau ada 3-4 penyelamat sekalipun, kita boleh monitor dia secara live. Jadi itu dapat memberi satu tindakan pengurusan yang baik dan juga selamat. Apabila grup-grup WhatsApp tersebut berhubung, dalam berhubungan mereka menyatakan situasi mereka. Ada jalan putus, ada banjir dalam paras pinggang, ada yang dah paras dada, ada yang air kat rumah tu tinggal bumbung saja. Jadi banyak maklumat-maklumat dihantar melalui WhatsApp, melalui Instagram, ada yang upload ke Facebook, kedudukan situasi di tempat mereka. Jadi itu dengan menggunakan teknologi satelit, kita geotagkan kedudukan tersebut. Jadi kita buat satu aplikasi yang mana boleh menjadi rujukan pada masa akan datang. Jadi kita ada gambar banjir, gambar situasi kat mana lokasi-lokasi dia, kat mana rumah-rumah dia yang terjejas banjir. Jadi sekiranya ada VIP datang untuk buat lawatan di pusat kawalan banjir, maka kita boleh tunjukkan inilah situasi dia. Ada gambar, ada video dan ada pelbagai lagi maklumat yang ada tu. Daripada tiga aplikasi itu, kita gabungkan menjadi satu paparan. Bila satu paparan, mudah kita menguruskan, itulah kita namakan MIDI, iaitu MISA Disaster Information. Teknologi drone pula digunakan untuk melihat situasi mangsa banjir yang kurang kritikal. Apabila maklumat yang diterima daripada mangsa kurang kritikal atau terperangkap dalam banjir, kedudukan lokasi yang dikesan direkodkan di dalam sistem. Semasa penerbangan drone dilakukan untuk memantau kawasan terjejas, lokasi-lokasi mangsa yang telah direkodkan akan dipaparkan di bilik kawalan pengurusan banjir. Ia akan memudahkan untuk menilai situasi mangsa dan memudahkan untuk pengurusan seterusnya. Dalam pembangunan aplikasi yang kami bangunkan ini, saya sebagai salah seorang yang bekerjasama untuk pembangunan aplikasi ini, dan saya telah menyediakan satu medium untuk sebagai satu form atau panggil borang dalam talian yang kita gunakan untuk kita sebarkan kepada orang awam. So bila maklumat-maklumat telah diisi oleh mangsa, secara tak langsung dia boleh terus direct hantar maklumat ini kepada kami dan kami akan terus terima dalam beberapa saat lah. So dalam masa beberapa saat itu kita akan terus boleh buat decision making ataupun untuk perbincangan apa yang perlu kita ambil tindakan selanjutnya. Untuk projek MIDI ni saya berperanan sebagai developer, iaitu saya mencipta salah satu komponen iaitu L2S2 dan juga platform untuk tujuan pemaparan lokasi-lokasi mangsa bencana. So untuk L2S2 ini digunakan untuk mengetahui kedudukan semasa pasukan penyelamat atau agensi penyelamat. So daripada sistem tersebut kita boleh tahu di mana lokasi pasukan penyelamat yang terdekat dengan lokasi mangsa. Untuk yang platform data ini pula, tujuan dia adalah untuk memaparkan lokasi-lokasi yang telah diisi oleh mangsa melalui form yang telah diberikan melalui sistem online. Peranan saya dalam membangunkan sistem MISA Disaster Information ataupun lebih dikenali sebagai MIDI adalah untuk kita membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam menguruskan bencana. Sebagai contoh, banyak video-video ataupun gambar-gambar yang diedarkan oleh mangsa-mangsa bencana yang mana di situ mereka dapat memberi input kepada pihak berkuasa untuk menentukan situasi dan keadaan semasa bagi satu bencana. Jadi dekat sini kami ambil satu inisiatif untuk develop sistem ini, dan sistem ini boleh dijadikan satu rujukan pada masa akan datang dan sebagai satu penanda aras yang mana banjir di kawasan itu dan apa yang perlu dibuat selepas ini. Harapan kami semua supaya kami dapat bekerjasama dan dalam membantu kerajaan untuk memudahkan pengoperasian, untuk menjayakan pengoperasian supaya bencana akan datang akan lebih dapat diselaskan dengan lebih baik dan lebih efektif.
Puan Arba'iyah Senik merupakan salah seorang penduduk di Kampung Seri Medan Batu Pahat. Menurutnya, kawasan kampung ini sering dinaiki air apabila musim tengkujuh tiba. Beliau adalah antara penduduk terawal yang memberikan maklum balas kepada aplikasi yang dibangunkan oleh MySA. Hari kedua banjir naik kan, tak ada bot langsung. Tak ada bot. Ketua kampung dah mohon bantuan bot lah kan. Mak keluar entah sampai ke depan tu, depan kolam ikan kan. Baru satu bot sampai. Tu bot tu je lah yang tolong keluarkan macam yang sakit, orang tua macam tu. Dia orang keluarkan daripada kampung ya, pergi terus ke pusat pemindahan. Tapi ada yang dalam, orang-orang dalam sana memang sangkut lah. Memang tak ada, bila kat dalam, dia orang tak nak panggil siapa kan. Bot tak sampai, kenderaan besar-besar pun dah tak boleh lepas kan. Jadi macam dia orang tersekat kat sana. Tak tahu nak macam mana. Semalam dapat WhatsApp tu kan. Kak cubalah. Cuba isi. Cakap mudah kan benda ni kan. Tak payah nak, tak ada banyak benda. Kita ada macam 4 step je tu. Sampai boleh benda tu tahu alamat kita kat mana, kedudukan kita kat mana. Jadi pihak berkuasa akan dapat tahulah kita, bila kita hantar tu, dia orang dah tahu kita kat mana. Jadi dia orang akan direct hantar pertolongan untuk kita, untuk keluarkan kita daripada rumah. Aplikasi ini sangat baguslah untuk membantu kita yang sentiasa di kawasan banjir, yang setahun kita tak tahu berapa kali, paling 2 kali. 2 kali mesti. Tahun depan pun kita tak tahu bila hujan, kita tak tahu benda tu akan banjir lagi ke macam mana. Jadi bila kita dah dapat ni, bila dah sebarkan pada orang lain, masa tu mungkin dia orang akan tahu bagusnya benda ni kan. Bagusnya benda tu pada kita. Tak payah macam kita nak call sana call sini, nak minta tolong, nak keluarkan kita dari tu kan. Semua benda ni dah automatik dah tahu. Kita memang amat berharaplah aplikasi ini digunakan oleh semua agensi-agensi kerajaan di dalam mengurusan tersebut, sebab kita ini aplikasi yang agak baik, yang mana ia tidak melibatkan implikasi keuangan pun. Jadi kita buat dengan berdasarkan atas kemahiran, kepakaran pegawai-pegawai penyelidik kita. Jadi dia tidak ada melibatkan mana-mana syarikat, tidak ada melibatkan peruntukan kewangan langsung di dalam membina aplikasi ini. Kita betul-betul kita bangunkan keseluruhannya 100% adalah daripada pegawai-pegawai penyelidik MySA, yang mana kita berbincang, yang mana kita berkongsi pengalaman, berkongsi kepakaran, dan juga kita turun on the ground waktu banjir itu, kita lihat apakah keperluan-keperluan yang sebenar yang berada di pusat-pusat pentadbiran, di pusat-pusat pengurusan bilik gerakan banjir. Jadi daripada situ kita berbincang sesama kita. Jadi kita pun dah hasilkan 3 aplikasi ini. Jadi bila 3 aplikasi ini kita combine jadikan satu, dan kita cuba di lapangan, cuba di tempat sebenar, dan kita dapati ianya berfungsi dengan baik. Dan kemudian the next step, mungkin step terakhir adalah kita untuk mengwar-warkan, iaitu untuk agensi-agensi kerajaan yang menguruskan bomba, APM ataupun NATMA, untuk sama-sama menguji, sama-sama kata orang tu menggunakan aplikasi ini sekiranya berlaku apa-apa bencana. Sebab aplikasi ini spesifiknya bukan untuk bencana banjir, dia bencana tanah runtuh, bencana bahan kimia, bencana kebakaran. So jadi kita boleh setkan dia mengikut keperluan kita. MySA sentiasa membuka pintu, sebab ini adalah agensi kerajaan, so kita kerajaan kepada kerajaan, kita berkhidmat untuk negara.